two, one. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali kita bertemu di MHI. Hari ini hari pertama persekolahan dan juga hari pertama bulan Syaban. Bersama dengan 10 Jun kita kembali bertemu di MHI untuk lebih kurang sebulan lagi untuk masuk ke Ramadan. Ya, apa khabar Fitri? Lama tak bersiaran bersama Itulah dengan Fitri? dia. Begitu lama sekali. Lama dalam masa Thai apa? Nan. Belajar bahasa Thai kelas. Setiap kali saya berjumpa dengan Okey. Fitri, mesti Fitri bertanyakan Itulah perkataan dia. baru. Sebenarnya satu yang bagus, Betul. amalan yang patut kita lakukan sekiranya anda berminat untuk belajar bahasa, contohnya bahasa Cina. Betul. Bahasa Mandarin. Dia tak boleh Jadi simpan hari-hari. mati kan. Dia kena semua betul. kena praktis. Kena Okey. praktis. Apa kami harapkan anda dalam keadaan yang ceria. Hari ini banyak sekali ilmu yang akan kami kongsikan bersama dengan anda dari aspek perubatan khasnya. Sampai kita melihat bahawa masih ramai yang berinisiatif untuk memberikan bantuan. Nanti kami akan bawakan anda keluar. Ada sebuah macam bas istimewa untuk diberikan rawatan. Betul, dan kalau dulu kita sering kita sering terbaca di surat khabar mengenai masalah mata yang disebabkan contohnya pemakaian kanta lekap yang tidak betul, tidak berkualiti dan juga penyakit-penyakit mata seperti penyakit mata jenis katarak dan sebagainya, itu yang akan kita kongsikan iaitu mengenai mata. Okey, hari ini pelajar optometris pun akan datang untuk mencurahkan pengalaman mereka. Okey, kembali bersama kami di Malaysia hari ini dan seperti dikatakan oleh Fitri dan Nadia tadi, kita hari ini ada pemeriksaan khas iaitu pemeriksaan mata secara bergerak. Dan bercakap tentang mata ni, ramai di kalangan kita yang selalu sakit mata tapi takut nak jumpa doktor, takut nak jumpa pakar-pakar dalam merawat mata. Dan paling menyeramkan juga ramai dengan kita yang pandai-pandai merawat sendiri dan hingga mengakibatkan mata merah sampai boleh buatkan mata kita buta. Dan ini adalah satu usaha pelajar UiTM Puncak Alam yang mengusahakan kaedah mendekatkan rawatan ini kepada masyarakat sekitar menggunakan mobile, iaitu yang dinamakan Klinik Optometri Bergerak yang telah ditubuhkan pada Julai 2012. Dan di belakang saya ini adalah basnya, sebuah bas di mana mereka sedang bersiap sedia dalam nak buat pemeriksaan mata secara bergerak kepada masyarakat setempat. Dan sebelum itu kita bersama dulu dengan antara kaki tangan orang-orang kuat dalam menjayakan projek ini, Jom Cek Mata Satu Malaysia. Kita bersama dengan Profesor Dr. Chen Ai Hong selaku Ketua Jabatan Optometri Fakulti Sains Kesihatan UiTM Puncak Alam, dan juga di sebelah profesor ini iaitu Encik Al-Khushairi Aidin Abu Asmara selaku pelajar ijazah sarjana muda optometri UiTM Puncak Alam. Dan sebelum kita nak bercakap dengan berlanjut tentang projek yang dinamakan Jom Cek Mata Satu Malaysia ini, kita ada sediakan satu bingkisan di mana saya sempat bertemu dengan salah seorang pelajar di mana kita melihat antara kerja-kerja yang dijalankan mereka dalam menjayakan projek Jom Cek Mata Satu Malaysia. Kita saksikan dahulu. Bertujuan meningkatkan golongan profesional dalam bidang kesihatan dan penjagaan mata, program optometri ditubuhkan di Universiti Teknologi Mara UiTM Puncak Alam sejak 2009. Dilengkapi dengan pelbagai fasiliti untuk meningkatkan tahap pengetahuan pelajar. Kemudahan klinikal di sini berdasarkan piawaian antarabangsa dari segi kawalan sistem percayaan dan susun atur peralatan optometri. Bagi mendekati masyarakat luar dan berkongsi amalan penjagaan mata, sebilangan pelajar tahun 1 hingga tahun akhir jurusan ijazah sarjana muda optometri UiTM Puncak Alam mengaplikasikan pembelajaran dengan menyediakan perkhidmatan rawatan secara bergerak. Siti Nur Aisyah Abdul Rahman antara 147 tenaga kerja yang sedang sibuk menjalankan program Jom Cek Mata Satu Malaysia. Berasal dari Kuala Terengganu, pelajar tahun 4 ini sudah mahir akan seluk-beluk penjagaan mata. Menurut gadis berusia 23 tahun ini, masih ramai di kalangan kita yang memerlukan didikan terperinci supaya penyakit mata yang kian menular di negara kita dapat dikurangkan. Terpanggil untuk membantu menjadi salah seorang yang memberi kesedaran terhadap masyarakat keluar sana tentang penjagaan yang betul mengenai kanta lekap supaya banyak risiko untuk mendapat penyakit-penyakit mata dapat dikurangkan. Aisyah merupakan antara ahli Persatuan Optimis iaitu Optometry Student Association yang ditubuhkan sejak 2007.
Ia antara medium dalam menggerakkan aktiviti para pelajar bagi menjalankan kerja-kerja pemeriksaan mata seperti perkhidmatan penyakit diabetik retinopati, katarak dan glaukoma. Terutamanya di kawasan kampung sebab penduduk kampung kurang mendapat pendedahan terhadap kepentingan penjagaan mata dan juga kepentingan apabila mendapat penyakit mata perlu merujuk kepada pihak mana untuk mendapatkan penerangan ataupun bantuan yang lebih lanjut. Setelah memerah idea lebih setahun, mereka mengembangkan perkhidmatan secara mobil bagi membolehkan masyarakat luar turut mendapat rawatan yang sama. Sebelum ini, perkhidmatan mereka hanya mendapat sambutan daripada pelajar di dalam kampus sahaja. Okey, apa yang ada alatan kat sini, ini adalah alatan utama yang kita gunakan untuk saringan penglihatan. Yang ini adalah fundus kamera di mana kita akan gunakan di dalam untuk nak tahu saringan diabetik retinopati dan juga glaukoma. Dan ini adalah slit lamp yang kami akan gunakan untuk nak tengok is it ada masalah katarak ataupun masalah lain di dalam mata. Dan yang ini untuk adalah auto ref di mana kita boleh tahu power mata secara kasar. Dan semua apa yang ada dalam sini kita memang ada dalam bas dan konsep yang sama juga kita applykan untuk mobile klinik kami. Itu dia antara kaki kerja ataupun antara pelajar yang menjayakan projek atau program Jom Cek Mata Satu Malaysia ini. Dan sekali lagi saya bersama dengan tamu saya iaitu Al-Khusyada Aidil Abu Samara dan juga Profesor Chen yang mungkin akan ceritakan sedikit tentang bagaimana projek ini dijalankan. Dan Aidil, mungkin saya nak tanyakan kepada awak bagaimana agaknya mula-mula tercetusnya idea nak buat program Jom Cek Mata Satu Malaysia ni? Okey, macam mana termula tercetus idea ni Sebab pengalaman saya dalam masa saya first year dengan second year, kita orang sentiasa mendapat invitation untuk screening program. Yep. So apa X factor yang saya nampak untuk program ini, kita untuk optometri UiTM, setiap kali kita pergi ke suatu event, kita akan jadi penarik utama, daya tarikan utama. Booth kita akan paling ramai. So daripada situ yang saya come upkan dengan idea untuk program Jom Cek Mata ini, di mana kita create satu image, campaign yang berterusan. So kita boleh pergi menjelajah ke satu Malaysia secara berperingkat-peringkat. So daripada situ untuk pergi lebih jauh lagi, terima kasih kepada Vice Chancellor Datuk Sri Tan Sri Datuk Profesor Insinyur Dr. Sahul Hamid Abu Bakar, kerana dia yang memberi sokongan untuk bagi Jom Cek Mata ni medium platform untuk transportation. So transportation ni itulah kita perkenalkan bas ni lah. Dia bagi program Jom Cek Mata ini untuk bergerak bersama-sama dengan bas. So itu satu privilege untuk kami lah. Kami berasa bangga kerana mendapat sokongan sebegitu lah. Ya, projek ni pun saya kira antara projek yang lain pada lain. Mungkin Prof Chen boleh datang sebelah saya sekarang. Nak ceritakan, okey. Kita nampak selama ni memang kalau nak buat pemeriksaan mata selalunya kita harus pergi ke klinik, ada semua jumpa dengan doktor dan sebagainya. Tapi macam mana Prof selaku antara mereka yang membantu dalam menjayakan program ini melihat program ini mampu dijayakan? Mungkin Prof boleh kongsikan sedikit. Okey, saya rasa yang Jom Cek Mata program ini adalah sangat bertuah sebab kita mendapat sokongan daripada Naib Chancellor UiTM dan program itu telah dinaik tarafkan menjadi Jom Cek Mata Satu Malaysia. So di mana kita boleh mencapai 3 objektif. Objektif pertama adalah untuk memperkenalkan primary eye care, yang kedua adalah untuk mendekati pelajar kepada komuniti, dan yang ketiga adalah mendidik dan memberi harusnya pengetahuan kepada masyarakat supaya mereka tahu macam bagaimana menjaga kesihatan mata mereka. Dengan itu, Jom Cek Mata Satu Malaysia di UiTM ini sekarang telah diamanahkan oleh Jabatan Perdana Menteri supaya untuk menjalankan Jom Cek Mata Satu Malaysia ke setiap pelosok masyarakat di Malaysia. Okey, dan saya faham juga mungkin projek ini dilaksanakan oleh pelajar-pelajar sendiri. Ya. Okey, boleh kongsikan sikit antara pelajar-pelajar yang terlibat? Okey, pelajar-pelajar tahun 3 dan tahun 4 di mana mereka adalah terdedah kepada latihan untuk pemeriksaan mata. So mereka adalah secara langsungnya terlibat dalam program ini, tapi dipantau oleh oleh supervisor ataupun optometris yang bertauliah supaya mereka tahu memberi perkhidmatan yang terbaik untuk masyarakat. Okey, Aidil pelajar jurusan jurusan jasa sejarah muda optometri tahun berapa? Saya tahun akhir. Tahun akhir, okey. Mungkin selaku pelajar tahun akhir yang lebih berpengalaman daripada mereka yang tahun 1, 2, 3 dan 4 tu, mungkin nak kongsikan sikit antara cabaran yang dihadapi oleh pelajar dalam menjayakan program ini. Mesti ada cabarannya. Okey.
seperti betul lah, cabaran dia memang tidak terkira lah. Sebab antara cabaran dia, setiap program yang kita lakukan patutnya ada impact. So program tu kalau kita buat satu program dan tiada follow up, maknanya program tu hanya berjaya takat tu je. So kita sebagai optometri dia kena synchronize dengan kita punya vision, kita kena berpandangan lebih jauh. So untuk pandangan lebih jauh, saya antara kekangan dan cabaran yang utama ialah kita harus sentiasa sabar dan tekun dalam mempromotkan optometri dan pada masa untuk menjaga menaikkan kesihatan mata ke level yang lebih tinggi lagi supaya kita lebih orang kata lebih maju ke hadapan. Dan Jom Cek Mata ni sudah pun dilaksanakan ataupun telah mula dijalankan di jelajah satu Malaysia ni bermula tahun lepas ya. Ya. Okey, mungkin lu kongsi sikit antara sambutan yang diterima oleh masyarakat sekitar dalam datang masuk dalam bas ni macam mana? Okey. Dari segi sambutan memang sangat menggalakkan lah. Sebab seperti saya kata, optometri ni setiap kali kita pergi cek mata, itulah tarikan utama. Seperti benda ni sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kuala Bandar. Sebab saya tak tahu lah, mungkin perkhidmatan ini adalah satu benda yang boleh menyentuh hati mereka. Sebab mereka rasa penjagaan mata ni jarang diberikan. So dengan konsep impak masyarakat sebegini, memang secara tak langsung kita lebih mendekati masyarakat. Masyarakat pun suka juga benda ni, terutama yang Kuala Bandar. Okey. Kita mungkin agak ramai yang tidak begitu faham daripada peralatan-peralatan mata yang agak besar-besar di fakulti, di makmal, kini dikompakkan ke dalam sebuah bas. Mungkin sedikit Puan Sucia boleh kongsikan macam mana ia boleh transfer ke dalam bas itu. Okey, yang untuk Jom Cek Mata satu Malaysia ini sebenarnya yang komprehensif, pemeriksaan mata komprehensif itu adalah sangat kompleks di dalam klinik. Tapi kita berjaya untuk packagekan dia supaya dia akan menjadi satu easy and then portable, di mana dia boleh dimuatkan dalam satu bas dan dia akan masuk kepada masyarakat. Dan dengan adanya bas itu juga, pelajar-pelajar boleh mempelajari soft skill dan berkomunikasi dan menjadi satu profesional penyanyang. Ini adalah satu tujuan utama kita mengintegrasikan program ini untuk dalam pembelajaran pelajar tahun akhir dan juga tahun 3. Okey, dan selepas ini kita akan kembali semula di sini untuk memasuki dalam bas ini dan melihat sedia agaknya antara peralatan-peralatan yang mampu merawat mata kita. Dan saya boleh rawat mata saya boleh? Boleh. Okey, kita akan ke dalam bas ini sebelah ni, tapi sebelum itu kita nak bersama dengan Nadia untuk segmen tajaan Hari Harta Intelek Negara 2012. Silakan Nadia. Terima kasih Zaim. Sebentar lagi kita akan kembali bersama Zaim di pekarangan Seri Pentas. Kembali di MHI dan saya nak tanya Fitri, bila kali terakhir Fitri melakukan pemeriksaan mata? Belum pernah. Adakah anda mempunyai masalah penglihatan, rabun atau sebagainya? Tidak. Jadi tidak pernah melakukan pemeriksaan. Bila pernah buat? Saya setiap tahun saya melakukan pemeriksaan mata, walaupun mungkin tahun ni hanya untuk memastikan bahawa penglihatan tahap power mata tu masih kekal ataupun meningkat, tapi untuk full check up kesihatan mata tu saya hanya pernah lakukan sekali. Oh, sebab saya insya-Allah alhamdulillah tak ada sebarang masalah mata, dan kita juga menggalakkan daripada kita menjaga mata juga pemakanan yang penting, makanan yang menyumbang kepada vitamin mata yang segar dan juga sihat ya. Jadi dalam tadi kami dah paparkan sedikit bagaimana gambarannya, di mana kita melihat pelajar sarjana, pelajar ijazah juga bersama untuk melakukan bakti kepada masyarakat. Dengan hanya bas gerak ini mereka mampu untuk mencurahkan pengalaman apa yang dipelajari di bilik kuliah, dipraktiskan untuk pengalaman mereka, juga untuk manfaat orang yang datang berkunjung. Dan tadi saya dah sempat intai sedikit di dalam besar, agak besar juga ya ruangan yang disediakan untuk pemeriksaan mata. Jadi tak adalah rasa macam kita berada dalam bas yang kecil dan sebagainya. Okey, biasanya bak mata ni kan perlukan suasana yang baik. Jadi memang berhawa dingin, keadaannya begitu selesa, nampak kemas, dan ini merupakan satu khidmat sosial yang begitu bagus untuk kita membantu. Baik, boleh tak kita naik? Boleh, silakan. Kedua boleh naik lah, macam mana? Boleh, kita silakan. Okey, boleh lah. Okey. Okey. Silakan. Okey, kami bersama dengan salah seorang mangsa, tak adalah. Zaim sedang melakukan pemeriksaan kesihatan, yang mana walaupun kita nampak dari luaran mungkin nampak baik, tapi dalamannya belum tentu ya. Sebab itulah kadang-kadang pada usia tertentu mengalami masalah yang sukar untuk kita berjelaskan dengan hanya ilmu yang singkat. Jadi hanya mereka yang pakar, termasuk optometrisi, yang memberikan penerangan dan juga apa yang perlu dibuat selepas itu. Betul, dan kadang-kadang
kadang-kadang sakit-sakit mata yang ringan-ringan pun boleh menyebabkan masalah yang serius sekiranya tidak mendapatkan rawatan yang sepatutnya. Macam mana Zaim, apakah perasaan anda? Mata saya sejuk. Mata sejuk. Ya, mungkin nak terangkan ini proses apa yang pertama ni? Okey, yang ini adalah salah satu komponen penyaringan dalam jumcek mata. Yang ini dipanggilkan penyaringan katarak, di mana kita akan cek sama ada pesakit itu mengalami selaput mata. So alat yang digunakan adalah slit lamp biomikroskopi. Ini dia akan tengok bahagian mata itu, dia dapat menilai beberapa lapisan daripada konjaktiva, kornea kepada kanta. So dari sini kita boleh menyaring sama ada pesakit ini mengalami masalah katarak. Masalah katarak adalah satu keadaan di mana seseorang itu dia punya visual acuity, dia punya tajam penglihatan itu akan menurun jika dia ada katarak. So untuk intervensi awal, mereka akan meningkatkan quality of life mereka kalau boleh detect awal. Jadi kebanyakannya berapa ramai yang datang untuk melakukan pemeriksaan mata yang setelah dah sampai tahap orang kata dah hampir terlewat baru menyedari mereka mempunyai masalah yang serius. Sebab kita nak meningkatkan kesedaran pada masyarakat untuk melakukan pemeriksaan mata awal. So setakat ini kita telah menjelajahi sebanyak 16 kawasan dan kita dapati bahawa seramai lebih kurang 18% pengunjung-pengunjung kepada program Jumcek Mata ini disyaki mempunyai masalah katarak. 18. 18%. Baik, ini suasananya. Ada banyak sana buat ujian ya, kat sini dengan penerangan, di sini membuat pemeriksaan. Dan kesemua pelajar ataupun petugas yang ada di sini semuanya memiliki wajah yang smiling face lah kan. Yelah, sebab mereka kan membuat perubatan. Jadi sebab pesakit tak takut. Dan salah seorangnya kita bersama dengan Cik Saiful juga, dia salah seorang pensyarah yang turut menjayakan Jumcek Mata satu Malaysia ni. Mungkin nak kongsikan antara macam saya sendiri sering mendapat reaksi ataupun mata yang cepat merah. Dan kebanyakan daripada kita sekarang cepat menggunakan kaedah yang guna eye drop yang memutihkan mata. Adakah itu sesuatu perkara yang harus dilakukan ataupun harus dicegahkan sama sekali? Okey, untuk mata merah, dia sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan mata merah tu. Sebab tu kita kena jumpa optometris untuk kita nak kesan. Adakah faktor tu disebabkan oleh mata kering ataupun disebabkan oleh faktor lain seperti habuk ataupun bahan-bahan kimia yang daripada make up dan sebagainya. Dan saya cadangkan jika mata merah tu datang dengan tiba-tiba dan menyakitkan, saya cadangkan terus ke hospital ataupun ke pusat optometris yang terdekat supaya boleh kita cek dengan menggunakan biomikroskopi slit lamp tadi dan kita boleh tahu apa benda yang sebenarnya yang berlaku di dalam mata tersebut. Dan untuk eye drop, dia setengah drop ada yang preservative free dan ada preservatif. That's why itu bergantung pada orang. Dan sepatutnya masyarakat kena pergi ke optometris untuk mendapatkan nasihat. Eye drop mana yang sesuai. Jangan pandai-pandai titik lah. Jangan, tak boleh sembarangan titik. Saya ada satu soalan yang penting ingin dijelaskan di sini. Kita perlu ingatkan perbezaan antara ramai yang salah anggap bahawa apabila mereka pergi ke kedai kacamata membuat pemeriksaan untuk melihat ke tahap rabun dan sebagainya, itu adalah sejenis pemeriksaan mata yang cukup seumur hidup, maknanya tak payah melakukan. Itu boleh dijelaskan di sini perbezaan apabila ke klinik mata. Okey, perbezaan kami mengamalkan primary eye care. Jadi dia adalah extensive eye checking. Jadi kita sebenarnya mata ni bukannya sekadar cermin mata. Bukannya sekadar cermin mata hitam, cermin mata yang kita selalu pakai tu. Bukan sekadar contact lens. Sebenarnya ada banyak benda yang kita tak tahu. Sama ada di hadapan mata, benda yang berlaku di hadapan mata dan benda yang berlaku di belakang mata, seperti apa yang ditunjukkan di sini. Jadi proses yang kedua selepas yang tadi. Jadi ini adalah proses kita boleh tengok status dalam mata tu. Kalau ada setengah penyakit, kita boleh detect awal. Itu peranan kita lah sebagai primary eye care. Jadi dan itu adalah penting. Intensif mana kita perlu lakukan pemeriksaan bagi seseorang yang belum pernah seperti saya. Berarti tak pernah intensif macam mana? Kerana kita hanya beranggapan saja, okey kita sihat. Tapi apa mungkin pesan pengalaman sepanjang klinik ini ditubuhkan, ada mungkin pesakit yang datang dalam keadaan yang kritikal, pernah dalam visi dulu? Okey, untuk saringan yang kita buat, kita ada 4 konsep yang kita bawakan, iaitu satunya adalah pemeriksaan saringan glaukoma, pemeriksaan saringan katarak, pemeriksaan saringan diabetik retinopati dan juga refractive error ataupun kesalahan refraksi.
Itu yang okey, seperti yang ada sekarang ni, ini adalah untuk glaukoma, di mana kita akan ambil gambar dalam mata dan kita akan tengok dia punya status urat dalam mata tu ataupun kita dikenali sebagai fundus. Dari situ kita boleh tahulah dia punya status kesihatan, dan alat tadi tu adalah untuk katarak. Dan yang refractive area tu kita gunakan seperti itulah yang ada cat ABC tu. Dan sedia faham betul juga daripada mata sendiri kita dapat kesal penyakit kecil manis dan sebagainya. Mungkin boleh detect ke? Okey, untuk yang penyakit tu kita boleh detect sebab setengah orangnya orang tak sedar sebab penyakit kecil manis ni boleh menyebabkan mata dia kabur. Dan daripada situ kita boleh dengan berdasarkan gambar fundus ataupun gambar yang kita ambil daripada urat mata tu, kita boleh nilai dia punya tahap keterukan tu macam mana. Dan kita dah, sebab konsep kita saringan, jadi daripada saringan ni kita akan refer terus ke hospital. Yang lebih intensif lah, ni semua untuk pemeriksaan awal. Jadi berapa ramai biasanya menerima kunjungan dalam satu masa? Boleh menerima berapa orang nak sembuh pesakit tak? Mereka boleh menerima berapa ramai? Ya. Okey, untuk saringan ni kita berdasarkan apa yang kita buat sebelum ni, kita boleh cater sampai 200-200.5 orang dalam satu masa. Dengan kekuatan pasukan berapa ramai? Okey, untuk satu bas student selalunya dalam 10 orang dan kita ada 5 orang runner. Runner ni dia bertugas di luar bas lah, uruskan pesakit, supaya diorang boleh tahu registration dan sebagainya. Dan kemudian lepas habis setiap pemeriksaan ni, apa langkah susulannya? Okey, selalunya kita akan bagi dekat patient tu ataupun pelawat tu tentang apa benda pemeriksaan yang dia telah buat. Jadi katakanlah ada pakcik seorang tu datang, dia ada masalah katarak. Sebenarnya dia tak tahu itu masalah katarak ke ataupun masalah lain. Jadi kita boleh detect ke situ katarak dan kita boleh refer dia ke hospital terdekat. Itu peranan kita lah sebagai pencegah utama pemberi eye care. Bahasa Cik Fazlan, syarah muda ya. Yang muda pun rasa senang lah ni ya, rasa tak mau keluar. Tenang. Dan ramai, saya sempat survey tengok berapa ramai yang memakai kacamata di dalam ini. Termasuk kita berdua. Ya, betul. Biar ridaukan. Okey. Mungkin masa kita agak terhad, tapi ini sebagai introduksi pada satu yang pengalaman lebih bagus lepas ini. Terima kasih doktor. Terima kasih semua yang bersama kita. Kita akan berehat seketika, lepas ini ada persembahan artis. Doktor mungkin nak menyanyi? Oh, tak. Semuanya selepas ini di MHI. Dia kita kembali semula ke sini. Tadi kita sempat menikmati ruang mata ni pun, dalam mata ni pun ada jutaan sel. Pastilah siapa yang mengkaji mata ni akan temui satu kehebatan ciptaan Tuhan. Itu yang dijelaskan oleh pakar mata Profesor Dr. Muhaya. Dan tadi pun kita ada Profesor Channel pakar mata juga, dan apa yang diaplikasikan mereka pada kali ini, kaedah ini sebenarnya bukan sahaja untuk anda masuk dalam klinik tu terus periksa, padahal mereka tidak memainkan peranan seperti lampu yang agak tenang tu memainkan peranan supaya pesakit itu tidak rasa gugup dan gemetar sewaktu berjumpa dengan doktor. Dan bagi anda yang mungkin dah lupa sebelum ini tentang kepentingan pemeriksaan mata, kita fikir pemeriksaan kesihatan sahaja secara menyeluruh, tapi mata juga perlu dititik beratkan. Okey, dari mata turun ke hati. Dan hati ini mencerminkan segalanya.